I nak watch juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama lagi 3 orang sahabat daripada IDT yang ingin mengkongsikan sedikit sebanyak bagaimana kita nak buat dakwah. Tetapi sebelum kita teruskan insya-Allah sesi ni Ramadan bersama IDT, saya mengharapkan sesiapa yang sedang menonton sekarang tolong kongsi dan share video ini. Sebabnya apa? Sebab kalau sekiranya kita kongsi dan lebih ramai lagi orang yang dapat melihat atau menonton video ni, insya-Allah kalau apa-apa ilmu yang kita akan sampaikan, insya-Allah mereka mendapat manfaat daripada ilmu itu, anda juga mendapat ganjaran yang sama. Jadi you dapat pahala tu seolah-olah seperti free of charge, no charge at all. Jadi saya menggalakkan siapa-siapa yang sedang menonton sekarang, kongsikan dekat page FB anda ataupun dekat grup mana-mana yang anda part of the group ke, kongsikan dan insya-Allah semoga ilmu yang kita nak sampaikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada lebih ramai orang insya-Allah. Jadi sedikit sebanyak tentang diri saya. Nama saya Fadli Burhan, saya daripada NGO Airah dan saya banyak buat kerjasama dengan tim sahabat-sahabat baik saya daripada IDT, iaitu kita sama-sama gerakkan dakwah dan kita sama-sama juga kita menyantuni golongan contohnya yang baru saja memeluk agama Islam dan mereka memerlukan orang kata tu they need the knowledge to be a practicing Muslim, terutama sekali kepada reverts. Dan macam kalau kita tengok dekat 2 orang yang ada dekat dalam sesi pada hari ini pun nampak pun tak nampak macam Melayu sangat kan. Nampak pun Chinese kan dua-dua ni. InsyaAllah hari ini kita akan buat secara santai. Saya bersama dengan Brother Lim yang tidak asing lagi, you all pun tahu, dia merupakan seorang yang kembali kepada Islam lebih daripada 25 tahun yang lalu, dan beliau juga merupakan seorang yang banyak melatih para pendakwa-pendakwa di seluruh di semerata Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa. Dan saya alhamdulillah Allah beri saya kesempatan tu untuk dapat bersama-sama beliau pergi ke beberapa negara di luar sana seperti Korea, Hong Kong dan sebagainya. Saya nampaklah ilmu yang disampaikan tu luar biasa tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin kita yang lahir Islam ni macam saya ni, kita memang agak terpegun lah, terutama sekali kalau kita nampak orang yang baru saja memeluk agama Islam, bukan datang daripada keluarga Islam, tetapi mereka sangat berusaha sangat tinggi untuk menyampaikan agama kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dekat bawah tu kita nampak saudara kita Ben Ui Cui Beng ni, dia pun kira legend jugalah. Baru kira legend junior, akan jadi legend insya-Allah. Beliau ni dia yang menguruskan IDT di Penang, satu lagi cawangan IDT. Di sana banyak saya rasa baru tempoh berapa tidak lebih daripada 6 bulan Ben sekarang IDT Penang. Lebih kurang lah 6 bulan. Lebih kurang 6 bulan ni kita dah lihat ramai daripada usaha dakwah yang mereka sampaikan tu, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi hidayah kepada saya rasa lebih daripada 3 hingga 40 orang. Betul tak Ben? Ya betul, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita hari ini kita nak buat secara santai, dan sesiapa yang ada soalan, kalaupun you ada macam contohnya lah, kita ni orang Islam contohnya ya, kita banyak persoalan kenapa kita tak nak buat dakwah sebab kita rasa takut. Kita takut singgung perasaan orang lain, ataupun kita tak ada confident langsung, tak ada semangat, tak ada keinginan. Jadi apa agaknya punca-punca sebab kita tidak buat kerja dakwah ni? Hari ini kita nak dengar daripada 2 orang yang memang benar-benar terlibat dengan kerja-kerja dakwah. Kita nak dengar daripada mereka apakah tips-tips dalam kita nak menyampaikan Islam itu kepada orang lain. Baik, itulah sedikit perkenalan yang saya nak sampaikan. Tapi saya nak beri juga waalaikumsalam kepada semua yang sedang menonton. Ada yang tinggalkan komen anda sebelum saya terlupa ya. Kalau anda ada soalan khusus kepada Brother Lim ke, kepada Brother Ben ke, ataupun kepada saya, kepada Brother Fadli sekali. Ya, dengan saya sekali ya. Okey, baik. So jadi insya-Allah saya nak mulakan ini. Saya nak beri peluang kepada Brother Lim. Brother Lim, kita ni biasanya kalau kita dengarlah kita tahu dekat Malaysia ni kita mempunyai lebih daripada, orang cakap tu orang Islam tu majority lah kalau dekat Malaysia ni.
Tetapi sayangnya sekali, kalau kita nak nampak orang lahir Islam ni buat kerja dakwah ni, sangat susah. Apa agaknya punca dia, Brother Lim? Sebab utama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Dan sebelum saya menjawab soalan daripada Brother Fadli, saya ingin nak ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada muslimin muslimat yang bukan saja di Malaysia dan di seluruh dunia. Dan soalan yang diberikan tadi itu memang memang biasanya orang akan mempersoalkan ramai orang Islam di Malaysia ni. Kita ada lebih kurang 62%. Berarti di Malaysia ni kita mempunyai tidak kurang daripada 18 juta orang Islam. So adakah mereka ni tidak menjalankan kerja-kerja dakwah? Sebenarnya dakwah ni definisinya amat luas. Maksudnya amat luas. Dan saya lihat sebenarnya setiap lapisan orang Islam di Malaysia, daripada ulama, daripada mufti, daripada ustaz-ustaz dan sebagainya, semuanya jalankan tugas-tugas mereka. Mereka jalankan tugas-tugas dakwah mereka. Sebab bidang yang mereka belajar, bidang yang mereka mengaji, mereka mengkaji, so mereka share bidang tu. So itulah dakwah sebenarnya. Mungkin sahabat Fadli tanya soalan dakwah ni rujuk kepada direct kepada non-Muslim, mungkin. Bagi saya begini, setiap orang menjalankan dakwah mengikut keadaan. Tapi Brother Lim, sebelum you pergi ke point yang tadi you nak sampaikan tu, Brother Lim, contohnya, kalau kita lihat seperti Ben pun lah, Ben sebagai seorang yang lahir bukan dalam keluarga Islam, tapi dia tu duduk di kalangan orang Islam. Tetapi seolah-olah mesej Islam itu tak sampai kepada dia. Apa agaknya punca sebenar orang tidak melakukan kerja dakwah ni? Bagi saya rasa orang Islam secara umum kalau lihat maksud dakwah tu, kalau seseorang tu jadi seorang Muslim yang baik, itu dakwah sebenarnya. Okey. Okey. Itu yang penting. Dan saya lihat ramai orang Islam yang saya kenal, yang mana-mana saya pergi pun Muslim yang baik. Okay. So mereka sebenarnya melaksanakan dakwah mengikut keadaan dan mereka buat dakwah bilhal. Ya, mereka buat dakwah bilhal. Kenapa mereka belum turun padang untuk bercakap? Mungkin mereka belum dilatih. Mereka kurang idea, kurang teknik, kurang mengikuti latihan supaya mereka ni mungkin risau dan takut nak turun padang untuk bercakap dekat non-Muslim. Tapi yang paling minimum yang mereka boleh buat, jadi Muslim yang baik, mereka berdakwah melalui dakwah bilhal. Itu yang saya dapat lihat daripada sudut non-Muslim tu. Okey, tapi Brother Lim, macam saya nak pergi kepada Ben lah sekejap. Saya nak tanya Ben, selama you bergaul dengan orang Islam ataupun orang Melayu, maaf ini saya tidak menunjukkan kepada sesiapa, tidak ada niat pun nak apa tu, maksud saya tu nak kenakan orang Islam kita sendiri. Tetapi saya nak tanya daripada Ben sendirilah. Ben yang baru saja peluk Islam tak lebih daripada 3 tahun. Baru 2 tahun lah Ben peluk agama Islam. 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih Ramai betul kawan yang orang Islam tu sendiri. Tetapi seolah-olah mesej tu tak sampai kepada Ben. Apa agaknya punca dia, Ben? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya nak ambil sikit peluang ni untuk mengucapkan salam Ramadan kepada semua kawan-kawan yang di luar sana, insyaAllah. Okay, seperti mana Pak Delin bagi tahu tadi, mereka ada buat dakwah juga. Maksudnya mereka berkelakuan dengan baik sebab kawan-kawan saya yang daripada sekolah rendah, saya belajar di sekolah kebangsaan. Mereka semua baik-baik dengan saya. Tapi walaupun ada yang segelintir tu dia tak macam mungkin tak campur dengan kawan yang bangsa Cina macam kawan-kawan saya dulu. Mereka tak seiras dengan mereka, jadi mereka ada sedikit pergaduhan. Tapi saya okey, saya campur dengan sesiapa pun walaupun dia Melayu ke, dia Cina ke, dia India ke, dia Iban ke. Sebab ayah saya pernah berpesan kepada saya daripada saya kecil, dia kata kita kena bercampur dengan semua masyarakat. Jangan pilih macam
Cina hanya kawan dengan Cina, tak boleh macam itulah. Jadi macam sudah jadi macam perkauman kan. Jadi di sekolah rendah memang kawan-kawan saya yang Melayu memang mereka melakukan dakwah melalui macam daripada mereka punya kelakuan yang baik dan sebagainya. Bukan tak buat dakwah lah. Mungkin dakwah tu dan macam Bradley kata ada banyak definisi kan, daripada bilhal dan sebagainya. Jadi itulah. Fadil, mic kamu sudah mute. Oh, okey. Saya pun berbual Chinese sekarang sejak campur sangat orang Cina ni. Okey. Anyway, tadi Ben cakap tu, okey, memang betul lah kita kata orang Islam itu menunjukkan akhlak yang baik. Mereka tu tunjukkan kelakuan yang baik. Tetapi, adakah itu dakwah yang cukup hanya dengan melakukan kelakuan yang baik? Kalau kita tidak menerangkan tentang Allah, kita tak pernah cerita pun tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak pernah terangkan pun mereka tentang Al-Quran. Bayangkan, adakah itu cukup, Ben dan juga Brother Lin? Apa pendapat you both? Okey, saya rasa tak cukup lah. Saya rasa tak cukup sebab tak cukup sebab contoh macam kita menunaikan ibadah puasa, sebenarnya orang Cina yang di luar sana pun mereka tak faham kenapa kita puasa. Betul Ben? Kan? Lepas tu zakat untuk apa? Dia ingatkan zakat saja-saja untuk macam simpanan dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya zakat pun adalah satu kewajipan untuk orang Muslim macam kita kan, yang beragama Islam, supaya kita mengikut rukun Islam. Betul. Jadi, dan betul, kalau pada sudut sebenarnya soalan ini ada dua sudut sebenarnya. Okay. Kalau kita lihat dari sudut pendakwah, orang yang melaksanakan dakwah, kita rasa tak cukup lah. Okay. Tetapi kalau kita lihat dari sudut mereka, saya rasa sebagian besar tu memang cukup. Kenapa? Sebab dakwah ni yang saya sebut tadi, definisinya yang bagi definisi adalah setiap orang buat dakwah mengikut keadaan. So ramai di kalangan masyarakat asal Islam, mereka telah melaksanakan dakwah mengikut keadaan, kemampuan, kebolehan mereka. Dan sebab itulah saya lihat daripada sudut mereka, saya rasa cukup, boleh diterima. Tetapi kalau boleh tambah lagi, kalau mereka dapat ikuti latihan khusus cara cara berhujah, cara penyampaian, cara menjawab soalan, cara berinteraksi dengan non-Muslim, saya rasa mungkin dakwah tu akan lebih berkembang, lebih maju di Malaysia. Ya, itu sedikit pandangan saya. Saya setuju, Brother. Jadi saya rasa macam ada sebahagian orang pula mungkin mereka kata tu yang dakwah ini kita seperti kalau kita nak menyampaikan dakwah kita perlukan banyak hafalan ataupun kita perlukan banyak ilmu, ataupun mereka kata tu dakwah itu hanyalah tugas ustaz dan ustazah. Apa pandangan Brother Lim mengenai perkara ni? Beginilah, bila kita sebut tentang yang tadi sebenarnya ada soalan tadi tu yang kamu tanya, ada beberapa soalan. Ya, salah satunya adalah adakah kita kena hafal banyak ayat Quran, hafal banyak hadis, hafal banyak kitab-kitab agama lain dan sebagainya. Bagi saya sebenarnya dakwah ni, kalau kemampuan saya bagi contoh saja. Kalau seorang makcik contohnya, dia jual pisang goreng, boleh tak makcik tu berdakwah? Makcik tu boleh berdakwah. Dia berdakwah untuk menyediakan pisang goreng yang sedap, yang bersih dan servis yang bagus. Itulah dakwah bagi makcik. So makcik tak payah risau tentang hujah, hafal, dialog dan sebagainya. Yang makcik hanya perlu buat adalah menyediakan makanan yang baik, servis yang friendly. Itu dakwah. Itu dakwah. So maksud saya, ada orang kata kalau saya suri rumah macam mana? Ada isteri suri rumah macam mana? Boleh berdakwah. Macam mana? Kita didik anak, kita pastikan rumah bersih, baik dengan jiran. Okey, kalau jiran ada sakit, kita ziarah, dan kadang-kadang mereka ada masalah mungkin perlu keluar, kita boleh tolong jagakan anak dia atau bagi tuition kepada anak mereka. Berarti kadang-kadang kita masak pun kita boleh, macam contohnya bulan Ramadan ni. Saya galakkan kalau boleh jemputlah jiran-jiran untuk berbuka puasa kat rumah kita. Itu dakwah.
Tapi sekarang tak boleh Brother Lim. Sekarang tengah PKP, nak pergi keluar rumah pun susah Brother Lim. Oh ya, betul juga ya. Kena social distancing lagi. Social distancing. Jadi macam saya faham dekat sini Brother Lim. Sebab dakwah ni macam Brother Lim jelaskan, dia mengikut kemampuan seseorang tu. Tidaklah semestinya dia tu mungkin dia punya kepakaran memang untuk berbual dengan non-Muslim, itu adalah dakwah yang paling utama. Tetapi daripada segi kemampuan dia, contohnya mungkin dia tu ada kemampuan ataupun dia tu orang Allah beri dia rezeki yang lebih daripada kebanyakan orang. Mungkin mereka tu boleh sumbang ke arah mereka yang sedang buat dakwah ataupun mereka yang sedang menguruskan saudara baru. Organisasi yang menjalankan kerja-kerja dakwah tu. Ya. Betul. Saya setuju Brother Lim. Sebab kalau kita tengok ya Brother Lim, macam contohnya band. Setiap dalam tempoh PKP ni, walaupun dia tidak dapat lagi buat kerja-kerja, contohnya pergi jumpa non-Muslim, menyampaikan dakwah dan sebagainya, tetapi tetap daripada organisasi-organisasi dakwah seperti IDT ni masih cuba sedaya upaya untuk menyampaikan ataupun menyalurkan menyalurkan bantuan kepada orang lain. Jadi saya sangat menggalakkan kalau siapa-siapa yang ada kemampuan ataupun ada kelebihan tu boleh lihat di komen Facebook live kami ni ataupun dekat caption kami ada nombor telefon kat situ dan juga ada account number. Sesiapa yang berminat dan ada kemampuan, ada kenalan mereka yang berminat untuk sumbang kepada arah dakwah ni, bolehlah lanjutkan kepada IDT insya-Allah. Dan saya juga nak tekankan sesuatu Brother Lim dan Ben. Betul ke kalau kita kata tu dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kalau kamu membawa seseorang kepada sesuatu kebaikan, kamu akan mendapat kebaikan yang sama ataupun ganjaran yang sama daripada kebaikan yang dia lakukan tanpa mengurangi ganjaran orang itu sendiri. Jadi saya selalu kadang-kadang dengar juga Brother Lim berceramah tu selalu ada sebut kalau seseorang tu Allah nak gantikan ganjaran tu seolah satu biji benih Brother Lim lepas tu tumbuh. Mungkin Brother Lim nak tambah sikit kat situ. Bulan Ramadan ini bulan yang mulia, saya amat galakkanlah muslimin muslimat seluruh Malaysia terutamanya dalam COVID-19 ini banyaklah beribadah, banyaklah membantu. Kalau ingin nak bayar zakat, bayarlah zakat untuk mungkin untuk 1-2 tahun yang akan datang punya pun boleh gunakan untuk mengikut pendapat, salah satu pendapat daripada mazhab Hanafi yang kita boleh keluarkan zakat 2-3 tahun yang akan datang. So banyaklah infak, banyaklah keluarkan derma dan sebagainya ataupun sumbangan, sebab dalam Quran Allah sebut dalam surah Baqarah dalam Quran Allah sebut surah Baqarah ayat 261 yang mungkin Brother Fadli sebut tadi itu, perumpamaan sebenarnya kalau kita berjuang dalam jalan Allah, kita berusaha dalam jalan Allah, seolah-olah sebiji benih tumbuh 7 tangkai dan dalam setiap tangkai tumbuh 100 biji benih. Berarti kalau kita berusaha dalam jalan Allah, kita berjuang dalam jalan Allah, kalau kita infak, kita derma dan sebagainya, ulangan tu kita akan dapat 700 kali ganda. 700 kali ganda ganjarannya. Hebat sekali. Sangat-sangat hebat. Bayangkan kalau saya minta setiap rakyat Malaysia keluarkan yang mampu yang ada kemampuan tu keluarkan RM1,000 untuk membantu COVID-19 contohnya. Semua orang-orang yang susah contohnya. Okay. RM1,000 tu kalau kita keluarkan, ganjaran yang kita akan telah disediakan untuk kita di akhirat nanti 700,000. Dan saya selalu ingatkan orang, kalau mereka yang beriman, kita percaya tak kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bayangkan, cuba bayangkan kalau Allah bayar cash macam mana. Oh, subhanallah. Kita keluarkan RM1,000 sekarang. Buka puasa nanti, azan saja malaikat pegang satu tray dengan wang yang RM700,000 tunggu kita. Adakah kita akan infak, adakah kita akan sumbang? Dan saya akan bagi mereka yang faham, saya rasa mereka akan berjuang, berlumba untuk menginfak, berlumba untuk menyumbang. Betul Brother Lim. Saya sangat setuju. Wallahu a'lam. Saya sangat setuju Brother Lim. Bayangkan ya Brother Lim, kalau sekarang ni orang-orang yang sedang menonton ni mereka pun
bantu kami dalam berkongsikan video ini, dan seorang daripada yang sedang menonton, daripada apa yang mereka share tu, video ni disebabkan mereka share, mereka menjadi asbab, mereka pun akan dapat ganjaran daripada orang yang sumbang tu. It's free of charge. Yes, satu perkara yang saya sangat tertarik dalam bulan Ramadan ini adalah bila kita share poster minta sumbangan untuk membantu COVID-19 keluarga-keluarga. Macam pagi tadi saya dah agihkan kepada 88 keluarga yang memerlukan. Yang saya tertarik adalah orang yang menyumbang. Kalau kita cek IDT punya account, ada orang bagi RM10, ada orang bagi RM18. Yang saya tertarik ni adalah orang yang memberi sedikit tu. Maaf banyak tu alhamdulillah, tapi sedikit tu. Yang kemampuan mereka boleh bagi 10, mereka keluarkan RM10 untuk jalan Allah. Dan saya rasa ini satu motivasi yang sangat baik bagi diri saya. Saya sangat respect lah bagi mereka yang walaupun RM10. Betul, Brother Lim. Apa ni orang kata, seperti apa yang kita tahu, Brother Lim, Allah Subhanahu Wa Taala tu tidak melihatlah kepada apa yang kita keikhlasan. Allah melihat kepada keikhlasan kita, daripada niat kita. Tak ada artinya kalau kita ada sumbangan, contohnya kita tu ada kemampuan nak sumbang 1 juta sekalipun, tetapi niat kita tu salah. Niat kita tu nak tunjuk kepada orang yang kita boleh derma ataupun sumbang 1 juta, ataupun kita niat tu sebab kita nak orang tahu kita ni seorang yang dermawan dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang Allah boleh terima. Betul tak, Brother Lim? Sebab intention tu dah lari, orang kata kan. Jadi saya nak pergi kepada Brother Ben pula. Brother Ben, ada beberapa komen ni yang beri salam. Mungkin Brother Ben nak sambung sikit kat situ ke? Okey, boleh insya-Allah. Yang berkomen Justin Wiman. Assalamualaikum Brother Lim. Dia ucap salam pada Brother Lim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, satu lagi daripada Norizan Omar, dia kata insya-Allah masyarakat Islam di Malaysia kini semakin dekat dengan Islam. Alhamdulillah. Perlahan-lahan dakwah akan bergerak dan berkembang, insya-Allah. Itulah yang kami sedang melaksanakan. Bagi saya sebagai seorang Muslim, kita kena menyebarkan risalah Islam kepada mereka yang belum kenal Islam, iaitu yang belum Islam non-Muslim, insya-Allah. Okey, Ben, saya nak tanya Ben. Sebelum saya kembali kepada Brother Lim lagi, dalam tempoh yang singkat ni, selepas IDT buka satu cawangan di Penang, ada tak orang datang ke cawangan Penang tu untuk bertanyakan tentang Islam? Dia datang sendiri tu memang tak adalah buat setakat ini, tapi ada yang dibawa oleh sahabat-sahabat kita yang telah hadir ke kursus di IDT Penang. Jadi mereka bawa kenalan mereka, iaitu yang belum Islam. Mereka datang untuk bertanyakan soalan dan sebagainya. Dan hasil usahanya itu, selepas kita dapat menjawab soalan-soalan yang dianjurkan oleh dia, dan selepas kita menyelesaikan salah tanggapan yang dia hadapi selama ini, jadi dengan akhir sekali, dengan izin Allah Ta'ala, Allah SWT memberi daripada dia, dan dia pun mengucap 2 kalimah syahadat. Alhamdulillah. Okay, brother. Tambah sedikit boleh? Tambah sedikit. InsyaAllah. InsyaAllah IDT sebenarnya ada rancangan akan buka satu cawangan di Kota Kinabalu bulan Julai sebenarnya, tapi disebabkan COVID-19 ini kita tengok ikut tak tahu bila lagi kita boleh mula bergerak daripada satu negeri ke negeri lain. So IDT ada rancangan dalam proses untuk nak buka cawangan di Kota Kinabalu. So minta doa-doakan semoga. Okey, baik, insya-Allah. Saya nak ajak semua yang sedang menonton ni, tolonglah kami untuk share dan dekat mana-mana platform yang ada supaya ianya dapat lebih sampai kepada lebih ramai orang, insya-Allah. Dan juga saya nak mengajak semua yang menonton di sini, kalau ada sembarang persoalan yang ingin ditanyakan kepada kami, bolehlah tinggalkan di komen dan insya-Allah kita akan cuba untuk menjawabnya, insya-Allah. Baik, saya akan terus lanjutkan kepada Brother Lim. Antara soalan yang menarik ya Brother Lim, selalunya kita
dengar melalui apa yang ditanyakan oleh orang-orang yang di mana kita pergi ceramah, lepas tu mereka tanyakan soalan. Mereka tanyakan, apakah soalan yang paling common sekali? Okey, ni saya akan tanyakan kepada dua-dua, Ben dan juga Brother Lim. Apakah soalan yang biasa ditanya dekat ceramah kita selepas ceramah? Yang selepas atau sebelum? Semasa? Selepas ceramah. Biasanya kan kita ceramah, lepas tu kan kita buka sesi soal jawab kan. Jadi apakah soalan lazim yang biasa jemaah akan tanya kepada Brother Lim dan juga Brother Ben? Kita mula dengan Brother Lim dulu insya-Allah. Soalan yang biasanya orang nak tahu macam mana, apa yang sebenarnya yang turning point yang buat saya ni nak terima Islam. Itu memeluk agama Islam. What is the turning point? So orang nak dengar. So inilah soalan yang biasa orang tanya daripada karya masjid atau surau. So mereka ingin nak tahu. Dan saya faham kenapa mereka tanya begitu. Mereka harap daripada pengalaman kita ni ataupun perjalanan kita ni dia boleh gunakan itu sebagai satu hujah ataupun suatu keterangan yang dia boleh gunakan untuk share. Kadang-kadang mereka nak share, mereka boleh ceritakan kepada kawan-kawan yang bukan Islam bahawa contohnya Bengui masuk Islam kenapa, apa yang buat dia masuk Islam, apa yang menarik dia masuk Islam. So kadang-kadang dia boleh membantu untuk berdakwah sebenarnya. So itulah. Ya. Tak dengar. Ya. Dia belum season lagi. Anyway, itu biasalah soalan yang ditanyakan kepada Brother Lim. Kita nak dengar juga daripada Brother Ben. Apa selalunya orang tanya selepas ceramah tu? Okey, semasa ceramah saya selalu memberitahu bahawa apa aktiviti yang kita buat di Penang ni adalah salah satunya adalah street dakwah. Sebenarnya street dakwah ni bukan hanya IDT ada buat, banyak juga NGO yang buat, alhamdulillah kan, untuk menyampaikan istilah Islam. Jadi selalu mereka akan tanyalah apa tips untuk mereka beranikan diri untuk membuat street dakwah. Ini sebenarnya pada awalnya saya pun kurang yakin kan, sebab lagipun saya baru masuk Islam 2 tahun lebih, memang tak ada ilmu macam tadi Brother Fadil atau Brother tengah kata kan. Kalau nak buat dakwah tak semestinya mesti menghafal Quran, mesti ada berilmu dulu baru turun padang dan sebagainya. Lepas tu bila saya pergi menghadiri kursus dakwah yang dianjurkan oleh IDT, yang diajar oleh Brother Lim sendiri, iaitu cikgu kami, alhamdulillah. Dan kursus yang telah saya belajari yang membuat saya keyakinan diri menjadi lebih tinggi. Jadi dan juga adalah tanggungjawab saya untuk menyampaikan Islam kepada mereka di luar sana dengan beranikan diri. Kadang-kadang mereka orang yang bukan Islam di luar sana akan lontarkan soalan yang saya tak pernah dengar dan saya tak ada jawapan. Saya pun kata tak apa, saya akan dapatkan nombor telefon dia dan saya akan tanya kepada pakar ataupun cikgu-cikgu yang mahir untuk menjawab soalan tersebut. Jadi kita akan dapat menjawab soalan yang mereka lontarkan di luar sana. Jadi sebenarnya kita tak perlu takut. Ini adalah bila kita buat, kita akan rasa puas hati, kepuasan. Dan ini akan buat kita macam rindu tau. Macam sekarang ni tempoh PKP ni, memang saya boleh katakan setiap minggu kita pergi ke luar sana untuk buat street dakwah. Buat masa ni tak dapat pergi buat dakwah memang susah lah. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah kita pun dapat pergi ke rumah yang bukan Islam hari itu di Karya Sebanjaya dan kita pergi menyampaikan bekalan bantuan makanan kepada mereka. Itu salah satu juga segi dakwah kan, bilhal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terbaik Ben. Saya rasa saya sangat kagum lah walaupun Ben ni baru saja memeluk agama Islam, tetapi bayangkan baru 2 tahun semangat yang dia ada tu untuk menyampaikan Islam ataupun orang kata tu buat kerja-kerja kebajikan ni memang subhanallah, satu benda yang saya sangat pujilah. Dan Brother Lim, sebelum saya nak tanya soalan seterusnya, ada seorang bertanya dekat dalam komen ni, dia tanya, Assalamualaikum Brother Lim, tak ada video dakwah dalam bahasa Cina ke? Saya nak guna berdakwah pada kawan-kawan Cina saya. Apa Brother Lim boleh jawab kepada dia insya-Allah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebenarnya saya ada buat kelas untuk dalam bahasa Cina atau untuk kelas untuk mu'alaf dan sebagainya. Tetapi saya tak buat video untuk public. Untuk public belum lagi. Tetapi kalau ada permintaan, kalau ada apa-apa yang memerlukan, kalau contohnya nak saya terangkan tentang macam mana nak memperkenalkan Islam kepada non-Muslim, okey, boleh message saya terus, boleh bincang dan saya boleh buat satu video khas untuk macam mana nak terangkan Islam kepada non-Muslim. Itu peringkat pertama. Dan peringkat yang kedua juga adalah tentang apa jenis soalan daripada non-Muslim yang kita kena jawab. So bila dah mula buat video tu, dia akan perlu buat banyak video sebab dia permintaan akan berterusan. Itulah sebab mungkin permintaan yang tak banyak, disebabkan itulah saya tak buat video sangat. Sekiranya ada permintaan, ada keperluan, boleh hubungi IDT dan insya-Allah kami akan usaha untuk buat video khas untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat Cina yang bercakap bahasa Mandarin lah, insya-Allah. Baik, Brother Lim. Tadi Brother Lim ada sebut yang Brother Lim ada buat video-video khas untuk dalam bahasa Cina ataupun video mengajar kursus khas ya. Jadi bagaimana sebab saya baru lihat ada orang komen kat sini, mereka nak tahu tentang mungkin mereka ingin tahu tentang kursus-kursus yang dianjurkan oleh IDT di pusat dan juga di Penang. Mungkin kita nak dengar dulu dekat Penang tu, Ben, sebab ada komen yang tanya IDT Penang kat mana, dan lepas tu kita nak pergi pula kepada Brother Lim, apakah kursus-kursus yang agak specialized lah di IDT pusat, insyaAllah. Kita mulakan dengan Ben. Silakan, Ben. Okey, IDT Penang dekat area mana? Okey, ada seorang sahabat sudah jawab, Muhammad Adin. Alhamdulillah. Areanya dekat Taman Pau Jaya. Kalau kita tahu Taman Pau Jaya, dia seberang jalan tu adalah Maidin. Lepas tu di Taman Pau Jaya tu ada satu nasi kandar Astana dan juga Adik Abang Cafe. Kalau tahu Adik Abang Cafe, kita adalah di tingkat atas, tingkat 1. Kalau akan nampaklah Interaktif Dakwah dan Tarbiyah Association. Lepas tu kursus-kursus yang dianjurkan oleh IDT Penang. Okey, buat masa ni sebab kita masih baru, kelas yang tetap adalah kelas mengaji. Lepas tu kelas kitab Syama'il Muhammadiyah tentang hadis-hadis yang tentang ciri-ciri Rasulullah SAW. Lepas tu ada juga kursus seperti pemantapan akidah tentang dakwah, dan seterusnya kita akan buat lagi banyak kelas. Kita ada bimbing saudara baru yang baru masuk Islam, mengajar dia cara solat, lepas tu fardu ain, dan kita terangkan kepada dia lebih lanjut tentang rukun Islam, rukun iman dan sebagainya. Ben, tadi Ben ada sebut tentang ada mengajarkan kursus-kursus dakwah ni, dia setiap minggu ke atau setiap bulan ke atau macam mana? Okey, kursus-kursus dakwah ni selalunya kita akan buat pada hujung minggu, sebulan sekali. Macam kursus daripada Brother Lim adalah sebulan sekali. Kursus daripada Dr. Jeffrey juga tentang kisah Nabi kan, ataupun sirah Nabi, sebulan sekali juga. Okey, cantik. Jadi saya dapat kalau tak silap saya, Brother Lim masih lagi ulang-alik pergi ke Penang setiap bulan Ya. Tetapi sekarang dia bulan tengah 2 kali. Satu Biasanya bulan 2 kali. Oh, sekarang dia tengah cuti kan, Ben, sekarang ni? Ya, dia satu adalah kursus. Satu adalah macam new Muslim class. Khususnya untuk non-Muslim. Tapi, khususnya untuk saudara baru. Tetapi kelas ini terbuka untuk non-Muslim untuk datang juga. Okey, jadi dia sebenarnya dia bukan hanya untuk new Muslim, tetapi dia juga untuk non-Muslim yang bukan Islam, dan juga mereka yang mungkin baru balik daripada kembali Born kepada Muslim sekali. Born Muslim. Jadi dia Muslim. biasanya dia cover macam topik-topik yang saya difahamkan. Saya pernah hadir kursus-kursus yang seperti Brother Lim anjurkan, Ben anjurkan dekat Penang, iaitu New Muslim Class. Saya dapati
ilmu yang dia sampaikan tu sangat mudah untuk kita faham, dan dia sebenarnya tidaklah begitu orang kata tu tekankan kepada semua the do's and don'ts dulu. Biasanya kalau kita dengar kebanyakan tempat tu, dia orang suka bermula dengan do's and don'ts in Islam, tetapi they forget to tell them even the basic of Islam, iaitu kepentingan tauhid, kenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengajar mereka tentang the basics of understanding of Islam itself. Itu yang saya rasa sangat penting ataupun sangat kita perlukanlah untuk membantu saudara baru. Dan saya juga tahu di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda berkata, make things easy for people, not difficult. Kalau kita lihat kita mempermudahkan orang, jangan menyusahkan orang. Bayangkan, kadang-kadang saya kesian Brother Lim, Ben. Kita nampak saudara baru kita baru saja memeluk agama Islam, mereka tu dah diajar untuk belajar Al-Quran. Betul ke Brother Lim, Ben? You biasa nampak tak isu begini berlaku? Ada beberapa yang baru masuk Islam, mereka mungkin teruja sangat belajar. Bukan saya kata tak mau ajak dulu, saya kata pelan-pelan kita kena kenal siapa Allah dahulu. Kita kena memberitahu siapa kita Tuhan ataupun pencipta ataupun siapakah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita kena kuatkan dia iman terhadap Allah ataupun tauhid. Kita kena bagi tahu dia dahulu. Lepas tu yang seterusnya kita akan ajarlah tentang mengaji dan sebagainya, itu adalah di peringkat yang belakang sedikit. Dan mungkin Brother Lim nak tambah sikit ke Brother Lim mengenai bagaimana pendapat Brother Lim lah daripada segi mengajar saudara baru, sebab you both ni experience coming to Islam, maksudnya dulu tu beragama lain kan. Jadi apakah yang patut kita galakkan daripada mula untuk saudara baru kita ataupun mereka yang baru nak berjinak-jinak balik kepada agama Islam? Okey, beginilah. Mungkin pengalaman saya memulai Islam ni, cabaran-cabaran yang saya hadapi itu banyak membantu saya untuk memahami orang yang masuk Islam, macam mana mereka boleh faham agama Islam, apa jenis soalan yang mereka akan tanya, apa masalah yang mereka ada, macam mana menjawab untuk menyelesaikan persoalan yang mereka ada. Itu banyak membantu. Berarti bila mengajar mu'alaf ini, mungkin saya cadangkan adalah mereka nak faham why. Mereka mempunyai persoalan adalah kenapa? Why? Kenapa kita perlu solat 5 waktu sehari? Kenapa kita perlu bayar zakat? Kenapa kita perlu menunaikan haji? Kenapa? Mungkin saya tak tahu di luar macam mana. Kalau kita kata ini perintah Allah, itu betul. Ini perintah Nabi, itu betul. Tapi bagi non-Muslim, orang kata mu'alaf ataupun orang yang born Muslim pun kadang-kadang dia nak tahu kenapa? Why? Dia bukan nak tanya perintah tu, dia nak tahu hikmah tu. So kadang-kadang, bila dia dengan mu'alaf non-Muslim atau born Muslim, kita kena bagi jawapan yang berbeza. So akhirnya, kalau dia faham, dia solat 5 waktu sebab dia yang memerlukan solat 5 waktu tu. Dia yang memerlukan. Sebab itu kebaikan untuk dia. Dia faham hikmahnya, maka dia akan solat 5 waktu. Akan solat 5 waktu datang daripada dalam. Bukan datang daripada orang suruh ataupun dia malu dengan orang lain dan sebagainya. Berarti, so bagi saya, bila mengajar seperti yang Fadli sebut tadi, permudahkan. Jangan susah-susahkan. Itu hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Beri berita baik dan jangan menakut-nakutkan. Dan kadang-kadang ada setengah-setengah orang bila mengajar Islam, kita bukan permudahkan, kita menyusahkan. Kita bukan beri berita baik, tapi kita menakut-nakutkan. So saya rasa mungkin bezanya adalah yang kalau kita lihat adalah pendekatan. Ilmu, saya rasa kita punya ilmuwan di Malaysia lebih banyak ilmu daripada kita. Tetapi ilmu mengajar adalah ilmu yang berbeza. Ilmu yang mengajar non-Muslim, mu'alaf, born Muslim,
ilmu yang berbeza. So saya galakkan mungkin kita boleh ada banyak sharing bersama dengan ilmuwan-ilmuwan di Malaysia supaya kita boleh dapat input daripada mereka dan mungkin sedikit pendekatan kita juga boleh digunakan oleh mereka bila mereka mengajar non-Muslim, mu'alaf ataupun non-Muslim. Baik, Bradley. Antara perkara yang mereka mungkin boleh turut serta, yang mereka terutama yang tinggal dekat dengan Kuala Lumpur ataupun di Kuala Lumpur ialah IDT ada menganjurkan kursus khusus di mana mereka tu melatih seorang itu untuk menjadi seorang pendakwah. Mungkin Brother Lim boleh kongsikan sedikit apa yang diajarkan kepada mereka. Okey. Mungkin saya mula sedikit dengan IDT dulu. IDT maksudnya interaktif dakwah and tarbiyah. Lebih fokus kepada berdakwah cara interaktif yang friendly. Ya, tidak provokatif. Dan kalau kita lihat di IDT pula, kita di Kuala Lumpur dan di Penang insya-Allah, di Kuala Lumpur ni memang penuh dengan aktiviti, penuh dengan kelas. Saya bagi contoh, setiap hari Isnin kita ada kelas mengaji pagi 10.30 hingga 12.30. Dan kita hari Selasa, kita pagi saya sebut pagi dulu. Pagi kita ada kelas tajwid. Rabu pagi sampai tengah hari itu kita ada kelas individual untuk mereka yang mempunyai persoalan, permasalahan. Hari Khamis kita ada kelas, kita ada ceramah, buat ceramah kepada mereka yang nak belajar ceramah doha contohnya. Dan Jumaat kita akan ada language class. Sabtu Ahad semua dia biasanya akan adakan khusus ya. 9 pagi hingga 5 petang. So ada macam-macam latihan khusus, macam-macam. Dan semua khusus ni khas didesain khas untuk orang yang ingin nak belajar dakwah. Dan malam-malam biasanya kita, contohnya Isnin malam kita ada kelas tentang mukaranatul adyan, tentang perbandingan agama, kelas perbandingan agama ataupun bedah siasat kitab dan sebagainya. Hari Selasa, hari Khamis malam kami ada diploma Islamic Studies. So mu'alaf yang belajar bukan saja belajar bila kita mengajar, tetapi mereka kemudian boleh join kelas belajar diploma Islamic Studies untuk 6 bulan. Ini kita mempunyai tenaga pengajar yang pakar. Dan hari Rabu pula, Rabu malam kami akan adakan kelas tentang New Muslim class macam kita ada di Penang, tapi ini open untuk public. So sering kali kita kadang-kadang kelas orang yang datang tu ada 30% non-Muslim. Ada 30% mu'alaf, tetapi 40% born Muslim. Ada rasa born Muslim lagi ingin nak belajar, lagi minat nak belajar. So kalau kita lihat dalam IDT, kalau sesiapa yang mempunyai permasalahan dan sebagainya, boleh buat appointment dengan IDT terus. Dan kita selain pada counselling, masalah tentang akidah dan sebagainya, kita boleh adjust, kita boleh bincang. Dan kembali kepada sebelum you sambung Bradley, insyaAllah saya nak tekankan lagi sedikit lah di sini. Kita dah baru kita berbincang dengan Brother Lim dan juga Ben selama tempoh tak lebih daripada 45 minit ni. Kita dapat dengar sendiri bahawa usaha-usaha dakwah yang mereka usahakan ataupun mereka, contohnya mereka menganjurkan kursus untuk menyampaikan Islam, mereka menguruskan saudara baru, mereka mengajarkan mereka yang ada permasalahan akidah, macam kes-kes murtad contohnya, mereka juga menganjurkan program-program untuk saudara baru. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau misal kata anda menyumbang, tak banyak, ada RM1 ke, RM10 ke, RM100 ke, tak kisahlah jumlah dia, tetapi yang penting ikhlas daripada hati tu. Bayangkan kalau anda menyumbang kepada IDT dan IDT menggunakan dana-dana ini untuk menyambungkan usaha kerja dakwah ni, subhanallah, ganjaran yang sangat-sangat besar menanti tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Dan kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tadi sambung sedikit. Kejap, tunggu. Kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan boleh kongsikan lagi video ni dan mudah-mudahan lebih ramai orang lagi dapat menonton video ni insya-Allah. Dia ni sebenarnya subhanallah, tuan-tuan walaupun tidak menyumbang, orang yang tonton lepas tu mereka menyumbang, tuan-tuan dapat ganjaran FOC. FOC tu apa? Free of charge. Okey, baik, Brother Lim, kita sambung sikit, silakan. Okey, sebenarnya nak sebut tentang key product tu. Produk utama dalam IDT adalah untuk melatih pendakwah. Dan saya ada beberapa grup
Sebab bila berlatih pendakwah, kita tak boleh ambil buat grup yang besar. Biasanya grup lebih kurang 10 orang. So saya akan berlatih khas setiap minggu. Ada training untuk mereka. Ada training, ini tak ada masa nak cerita detail, okay, kepada mereka. Dan untuk mu'alaf, biasanya kalau orang yang nak, ingin nak masuk Islam ke, nak belajar Islam, biasanya kami akan adakan kelas samarmus, kebanyakannya akan ada one-on-one dulu. Sehingga mereka ada sedikit asas, baru kita campurkan dia dengan masyarakat. Kalau tidak, nanti dia akan keliru. Sebab soalan yang orang tanya dengan dia mungkin jauh beza. So maka untuk pengetahuan muslimin-muslimat di luar, bahawa produk utama adalah untuk melatih pendakwah. Sekiranya di negeri-negeri saudara-saudari yang ada keperluan ingin nak adakan kelas atau kursus, boleh hubungi kami. Sama nak buat setengah hari latihan, 1 hari latihan, 2 hari, ataupun nak buat intensif latihan. Kita boleh bincang insya-Allah. Okey, baik Brother Lim. Tadi saya ada soalan di sini daripada rakan-rakan kita yang sedang menonton Facebook Live ni. Terima kasih atas komen-komen semua. Mereka ada yang menginginkan Brother Lim untuk mendapatkan video dalam bahasa Cina tu supaya boleh disambungkan kepada rakan-rakan non-Muslim mereka, terutama sekali yang berbangsa Cina. Dan ada kat sini minta satu komen saya nak share dengan you all. Mereka minta sekejap ya. Ini satu ni, dia minta Brother Lim dan juga Brother Ben untuk kongsikan experience of your journey to Islam. Oh, ini kalau saya nak minta diorang kongsikan ni, saya boleh rehat untuk 2-3 jam kot. Mungkin bukan kali ni, tetapi saya nak ingin bagi tahu kepada semua yang sedang menonton ni, sebenarnya ini hari yang pertama kami buat live, okay, untuk bulan Ramadan ni. Dan InsyaAllah dalam masa tempoh beberapa hari ini kita akan cuba untuk buat video live ni setiap hari. Jadi kalau nampak saja ada link keluar dekat you punya Facebook yang kami sedang nak buat, intend to buat live tu, sementara memasak tunggu nak berbuka ni, share lah video tu. Tak dapat tengok muka kami pun tak apa, setidak-tidaknya on handphone ke atau on laptop anda tu, dengar-dengar pun dah cukup dah, insyaAllah. Sebab apa, kita tak tahu, mungkin ada sesuatu yang Ben sampaikan ke ataupun Brother Lim sampaikan tu boleh menggerakkan hati kita, ataupun orang kata tu boleh triggerkan sesuatu. Jadi saya mohonlah sangat siapa-siapa yang sedang menonton ni, tolonglah share kepada orang lain. Jadi tentang jawab soalan daripada Alia Alia Azlan ni, boleh tak minta share your experience tu? Mungkin kita tidak akan buat pada episod kali ini, tetapi kita akan buat episod akan datang. Jadi saya minta awak tu tunggulah, insya-Allah ya. Kita akan keluarkan poster. Dan Ben, saya nak awak bacakan ni satu ni. Ada satu komen ni, dia kata ditujukan kepada daripada Muhammad Syukri ya. Saudara kita, dia mengatakan good job brothers Ben Uy Cui Beng dan juga Brother Lim Jui Sun. Terima kasih atas komen tu. Dan ada seorang ni Ben, mungkin Ben nak komen sikit. Dia cakap mengenai, saya harap lebih ramai non-Muslim yang menonton. Bagi Ben sendirilah, selepas memeluk Islam baru saja 2 tahun ni, apakah Ben rasa orang bukan Islam boleh manfaat daripada perkongsian video-video mengenai dakwah ni? Okey, kalau kita contoh tentang dia kata saya harap lebih ramai non-Muslim menontonnya. Yang pertama, kita boleh share ke Facebook ataupun Instagram dan sebagainya. Sebab kita pun ada kawan-kawan yang non-Muslim. Betul, bila kita share, kita tak pasti dia akan tengok ataupun tidak. Tak kisahlah, janji kita share. Yang pentingnya kita sudah laksanakan kita punya tugas ataupun tanggungjawab. Okey, lepas tu ataupun kalau kita boleh bekerjasama dengan surau ataupun masjid yang berhampiran dengan rumah kita, saya percaya di karya tersebut memang ada penduduk yang non-Muslim juga, kan? Bukan ada yang 100% Muslim, ada, tapi kebanyakan yang di bandar ni adalah bercampur, maksudnya ada non-Muslim dan Muslim. Kalau kita anjurkan program bersama dengan masjid ataupun surau, kita ajarlah mereka datang ke surau ataupun masjid, kan? Tak semestinya kita
ajak dia datang terus dakwah, tak semestinya. Sebab saya percaya mereka yang bukan Islam, ramai yang tak pernah menjejak kaki ke dalam masjid ataupun surau. Dan dari situ kalau mereka datang ke surau ataupun masjid, dari sana kemungkinan Allah SWT akan memberi hidayah kepada dia, kemungkinan, wallahualam, kan? Kita tak tahu. Dan dari sana perlahan-perlahan kita menjadi kawan dengan dia dan kita terangkan sedikit demi sedikit Islam kepada dia. Dari situlah kita dapat menyampaikan Islam. Setidaknya kita dapat melaksanakan, kita bertanggungjawab sebagai seorang Muslim. Alhamdulillah, terima kasih Ben. Dan saya juga sangat soalan tu bagus. Maaf, soalan tu bagus. Mungkin boleh tambah sikit, Boleh. Saya rasa mungkin perbincangan yang kita buat ni, kita kena cari tajuk yang sesuai untuk mereka dengar. Terutamanya non-Muslim. Sebab orang hanya akan ikuti program sedemikian bila mereka ada sesuatu yang ada mengena dengan mereka. Kadang-kadang itulah soalan mereka. Mungkin kita boleh buat soalan, letak soalan-soalan yang kita akan bincang. Mungkin soalan lazim yang mereka bertanya. Maka bila mereka terlihat, wah soalan-soalan macam ni ada bincang, mereka nak dengar. So we have to, kita kena buat talk yang mereka nak dengar, mereka nak tahu. Not ramai penonton ataupun non-Muslim akan, wallahualam. Betul Brother Lim, saya sangat setuju Brother Lim. Boleh dengar? Ya. Okey Brother Lim, saya sangat setuju dengan Brother Lim tu. Dia sangat penting. Sebabnya contoh ya, kalau kita boleh rajak lebih ramai orang untuk kongsikan, contohnya kita akan buat satu hari di mana kita akan menjawab semua ataupun orang kata tu the common questions ataupun soalan lazim daripada non-Muslim. Contohnya kalau kita tahu ya, Brother Lim ni ada satu video yang sangat tersebar luas, bukan hanya dekat Malaysia tetapi sampaikan ke Indonesia dan sampai luar negara lah. Isu dia sangat kelakar sekali yang kalau kita tahu. Hanya satu persoalan iaitu kenapa orang Islam tak makan kerbau pendek. Kerbau pendek tu apa? You faham sendiri dia lah. Kalau dalam bahasa nama glamour dia khinzir kan, kita pun tahu. Jadi daripada satu soalan tu kalau kita lihat sebenarnya sebagai seorang yang bukan Islam, yang selama ni hidup di kalangan orang Islam, yang tertanya-tanya kenapa agaknya aku makan benda ni yang mungkin bagi dia tu rasa sangat lazat, tetapi kenapa orang Islam tak makan? Jadi disebabkan kita dapat mengambil ilmu, contohnya daripada Brother Lim ataupun sahabat kita Ben Uy, dan kita mengambil ilmu tentang bagaimana kenapa sebabnya orang Islam tidak makan kerbau pendek, ataupun ada sahabat kita kata lembu pendek. Lembu pendek lagi glamour sikit kan. Jadi insya-Allah kita akan buat satu hari dan kita ajak sahabat-sahabat kita untuk kongsikan kepada sahabat-sahabat mereka yang bukan Islam, dan mereka boleh tanya soalan direct, komen dekat Facebook. Macam mana idea macam itu? Bagus. Tu setuju. Setuju Setuju. Okey, cantik. Baik, kita ada lagi dalam insya-Allah lagi 7 minit kat sini. Jadi sebelum saya tanyakan soalan terakhir kepada dua orang sahabat saya ni, saya ingin sekali lagi menekankanlah sesiapa yang ada kelebihan kemampuan yang ingin menyumbang atau mendapatkan ganjaran pada hari yang mulia, pada bulan yang mulia, ingin membantu dakwah dan juga sahabat-sahabat kita yang baru saja memeluk agama Islam, boleh lihat di ruang komen dan juga ruang caption ada account number IDT, bolehlah sumbang RM1 ke RM10 ke RM100. Tak kisahlah, kalau nak yang terbaik-baiknya, kalau kita tahu satu amalan yang paling Allah suka ialah amalan yang berterusan ataupun ada istiqamah, ada consistency. Kalaulah you boleh every month sumbang RM1, RM10, RM100 ke account IDT, silakanlah, kami sangat menggalakkan. Sebab apa? Bulan yang mulia, hari yang mulia ni Allah saja yang dapat membalas sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. Baik, soalan terakhir saya nak tanyakan kepada Brother Lim, selepas tu saya nak tanyakan kepada Brother Ben dulu. Selepas tu saya nak tanya juga kepada Brother Lim. Okey, Brother Ben. Ya. Lepas memeluk agama Islam, kongsikan dengan kami apakah satu perkara yang Brother Ben paling suka sekali tentang Islam?
paling suka sekali ya, alhamdulillah. Saya paling suka semasa solat. Sebab bila kita solat, kita sudah direct. Macam orang kata kalau kita nak hubungi seseorang, kita kena pakai telefon kan. Kalau kita solat, kita direct berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita boleh memberitahulah apa segala kita masalah ataupun kesulitan harian kita kepada Allah, supaya Allah akan memberi kita, membimbing kita untuk menyelesaikan masalah ataupun kesulitan yang kita hadapi. Itu yang pertama lah. Ada banyak lah, kalau nak kongsi memang tak cukup masa ada pada. Tak apa, banyak tu kita tunggu kepada episod-episod yang lain insyaAllah ya. Kita simpan pada penghujungnya. Baik Brother Lim, saya nak kasih satu soalan lah yang jarang-jarang ataupun mungkin Brother Lim tak pernah dengar daripada saya sendirilah. Okey? Okey. Selepas memeluk agama Islam lebih daripada 27 tahun ni, apakah 24. Oh, ber-24 ah? 24. Muda lagi. Saya tambah-tambah sikit lah. Jadi, saya nak tanya Brother Lim, apakah perkara yang Brother Lim paling cinta ataupun sayang sekali dalam Islam? Dalam agama Islam, paling cinta, paling sayang. Bagi saya, tak ada yang lain. Dakwah supaya masyarakat semua di dunia boleh mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, boleh mengenali pencipta, boleh membezakan pencipta dengan ciptaan. Itulah perkara yang saya paling sayang, sebab dalam agama Islam, perkara yang paling menarik saya kepada agama Islam adalah macam mana nak kenal Tuhan. Macam mana nak bezakan Tuhan dengan ciptaan. Macam kalau kita lihat emas, kita ada emas tulin, kita ada emas campur, kita ada emas palsu. Macam mana nak bezakan? So dalam agama Islam, yang perkara yang saya paling cinta, paling suka adalah nak mengenalkan, nak menyampaikan supaya masyarakat di dunia boleh mengenali Allah dan bezakan Allah iaitu pencipta dengan ciptaannya. Kalau boleh bezakan kedua-dua ini, saya rasa inilah kerja yang saya paling suka. Perkara saya paling suka tentang Islam, dan insya-Allah kita dapat membawa, ajak orang kepada jalan yang lurus insya-Allah. Subhanallah Brother Lim, saya sebagai seorang yang lahir sebagai Islam ni, saya rasa sangat kagum lah. Sebab apa ni Brother Lim, kita ni yang lahir Islam, kita orang kata tu baru saja keluar daripada rahim ibu ni, kita baru saja lahir di dunia ni, kita dah ada bapa ataupun bapa kita dah sambut kita dengan azan dan juga iqamah Brother Lim. Betul tak? Dan Ben, kita seolah-olah tu dah dapat message Islam, kita dah kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu saat orang kata tu the first second or the first moment you landed on earth lah orang kata kan. Tetapi keinginan kita, mungkin kita ni dah seperti macam orang yang kata tu, kalau kita lahir dalam keluarga yang kaya tu, we have never tasted poverty ataupun kita tak pernah rasa hidup susah tu, kita tidak akan appreciate the wealth yang kita ada. Jadi seolah-olah kita jadi spoiled. Kita jadi macam tak indah dah. Jadi adakah kita mungkin yang lahir Islam ni, kita tidak ada wujud dalam diri kita tu satu kepentingan untuk kongsikan ataupun menyampaikan tentang Allah, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada rakan-rakan kita yang bekerja dengan kita ataupun jiran kita dan sebagainya. Sebab apa Brother Lim, saya selalu ingatlah pesan Brother Lim kepada saya, iaitu kerja kita ni hanya menyampaikan. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang dapat memberi mereka hidayah. Betul tak Brother Lim? Jadi kalaulah bayangkan dalam daripada usaha yang IDT sedang buat ni ataupun badan-badan yang lain sedang buat untuk menyampaikan dakwah, kalaulah sesiapa yang menyumbang ataupun mereka itu orang kata tu invest lah, kita kata invest, melabuh untuk saham akhirat. Bayangkan luar biasa kalau seorang itu memeluk Islam, dia itu mendirikan solat, dia mengambil wuduk, dia berpuasa, dia pergi umrah, pergi haji, dia berkahwin. Seorang yang lahir memeluk agama Islam. Bayangkan setiap ibadah ataupun setiap kelakuan baik yang mereka lakukan itu, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, yang menyumbang kepada organisasi dakwah seperti IDT ini akan mendapat ganjaran yang sama insya-Allah. InsyaAllah malah dilipat-lipat kalikan lagi ganda insyaAllah. Baik, saya nak
last word daripada Brother Ben dan juga Brother Lim sebelum saya akhiri sesi pada hari ini insyaAllah. Brother Ben dulu. Okey, saya last word adalah sila ikuti perkembangan kami ataupun perkembangan dakwah kami dan share lah kepada ramai kawan-kawan yang di luar sana. Mungkin salah satu perkongsian yang disampaikan oleh kami bertiga ini mungkin akan memberi sedikit ataupun sebab sedikit iktibar kan untuk melaksanakan dakwah insya-Allah. Okey, seterusnya Brother Lim, your last words boleh kita share sebelum kita akhiri insya-Allah. Ambillah peluang bulan Ramadan ini, banyak beribadah, banyak mengkaji dan carilah peluang untuk menyampaikan kepada Islam, kepada bukan saja sesama Islam dan sesama non-Muslim. Dan jangan lupa ikutilah jangan lupa MCO. Jangan melanggar undang-undang yang diberikan. Dan saya harap bulan Ramadan ini gunakan peluang ini banyak beribadah, berjemaah, baca Quran sama dengan ahli keluarga. So itulah sedikit cadangan saya. Wallahu a'lam. Satu lagi bro. Okey, boleh. Silakan. Ada seorang sister dia komen kat sini, No Aisyah tu. Semoga usaha Brother Ben dan Ustaz Lim berjalan lancar dan dipermudahkan. InsyaAllah. Amin. Dan amin. Saya dapat lihat Brother Lim, walaupun kita kongsi kat sini kan, sedikit sebanyak tentang ilmu, tentang dakwah, pengurusan saudara baru, kita dapat lihat daripada komen-komen orang yang sedang menonton ni yang mengatakan idea ni bagus, saya sokong, best kalau dah sesi pembincangan macam ni boleh teruskan. Sangat perkataan-perkataan ni sangat menggalakkan kita sebenarnya ya. Malah kalau kita dah biasa sangat dengar ceramah daripada ustaz dan ustazah, kita sangat suka dan kita sangat sokong lah, tidak dinafikan. Tetapi bayangkan kita mendengar sesuatu ceramah ataupun satu perkongsian daripada orang yang bukan ustaz ataupun ustazah, malah mereka yang mengkaji tentang Islam. Mereka mengkaji, kemudian mereka memeluk Islam dan mereka berkongsikan ilmu yang mereka belajar tu kepada kita. Subhanallah. Ini saya rasa satu perkara yang sangat luar biasa lah. Jadi saya ingin sekali mengajak sahabat-sahabat yang semua sedang menonton, siapa yang ada kelebihan dan kemampuan, insya-Allah bolehlah sumbang kepada IDT. Dan sekali lagi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sedang menonton ni, dan juga sahabat saya Ben Uwi dan juga Brother Lim Jui Sun dan semua yang menonton. Selamat berbuka. Jangan buka sekarang tau. Selamat berbuka dengan keluarga. Lagi 1 jam. Sabar-sabar. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa suka program ni, sila tinggalkan komen ataupun boleh message page kami, iaitu IDT ataupun page Brother Lim atau Brother Ben Uwi ataupun page saya sendiri, iaitu boleh nampak nanti daripada nama kami Fadli Burhan, Ben Uwi Cui Beng dan Brother Lim Jui Sun. Boleh follow page kami insya-Allah, dan juga kita boleh tanyakan soalan in advance, apa yang tuan-tuan dan puan-puan ingin tahu ataupun tanyakan kepada ahli panelis insya-Allah. Dan sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang telah pun menyumbang, semoga Allah menerima sumbangan anda walaupun sedikit, tetapi niat kita itu yang sangat penting insya-Allah. Baik, kami akhiri di sini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa as'aluka Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda esok jam 5 petang, sama tempat, sama masa, bersama-sama kami lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.